Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan masuk kepada unit yang terakhir dalam pembelajaran pendidikan moral tingkatan 2, iaitu unit 15 Hak Asasi Manusia dilindungi bersama. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah mengetahui hak-hak bagi wanita, pengguna, orang kurang upaya dan hak pekerja. Kedua, kepentingan melindungi hak wanita, pengguna, OKU dan hak pekerja. Ketiga, langkah yang diambil oleh badan kerajaan untuk melindungi hak wanita, pengguna, OKU dan hak pekerja. Dan yang keempat, sumbangan yang boleh diberikan oleh badan bukan kerajaan untuk melindungi hak wanita, pengguna, OKU dan hak pekerja. Murid-murid boleh melihat nilai-nilai yang bakal kita gunakan pada pembelajaran pada kali ini, iaitu yang pertama hormat, kasih sayang, keberanian bertanggungjawab dan kesederhanaan. Kita pergi kepada tajuk yang pertama, hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang pertama adalah hak wanita. Hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk mendapat peluang kenaikan pangkat, hak untuk mendapat perlindungan dan hak untuk bersuara. Hak yang kedua adalah hak pengguna. Yang pertama, hak untuk mendapatkan keperluan asas. Yang kedua, hak untuk mendapat barangan dan perkhidmatan yang selamat. Ketiga, hak untuk mendapat maklumat. Keempat, hak untuk membuat pilihan. Dan yang kelima, hak untuk menyuarakan pendapat. Seterusnya adalah hak orang kurang upaya ataupun OKU. Yang pertama, hak untuk dihormati. Hak untuk menikmati kehidupan yang normal. Hak untuk menjalani kehidupan tanpa sebarang diskriminasi. Hak untuk mendapat sokongan yang diperlukan untuk berdikari dan hak untuk mendapat peluang yang sama. Dan yang keempat, hak pekerja. Hak untuk mendapat perlindungan dan keselamatan, hak untuk berpersatuan, hak untuk mendapat rawatan apabila berlaku kemalangan di tempat kerja, hak untuk mendapat upah dan gaji dan hak untuk mendapatkan cuti. Seterusnya tajuk kepentingan melindungi hak asasi manusia. Hak wanita. Mengelakkan wanita daripada dianiaya. Memberikan laluan untuk memudahkan kaum wanita membangunkan potensi diri dan membantu wanita untuk hidup berdikari tanpa bergantung pada orang lain. Yang kedua, kepentingan hak pengguna. Melindungi pengguna daripada bahaya yang boleh mengancam keselamatan dan kesihatan, melindungi pengguna daripada menjadi mangsa eksploitasi pengeluar dan membolehkan pengguna mendapat maklumat yang jelas tentang sesuatu barangan. Seterusnya, kepentingan melindungi hak orang kurang upaya. Mengelakkan golongan ini terpinggir daripada masyarakat, menaikkan semangat mereka dan memberikan peluang untuk mereka menunjukkan bakat tanpa rasa rendah diri. Kepentingan melindungi hak pekerja. Membolehkan pekerja mendapat gaji dan kemudahan yang setimpal dengan pekerjaan, menggalakkan pekerja untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh dan memastikan kebajikan pekerja terpelihara dan terjaga dengan baik. Seterusnya adalah tajuk langkah badan kerajaan untuk melindungi hak wanita, pengguna, OKU dan pekerja. Pelbagai langkah telah diambil oleh badan kerajaan untuk melindungi hak wanita, pengguna, OKU dan pekerja. Antaranya termasuklah menggubal undang-undang dan menubuhkan jabatan atau kementerian untuk melindungi golongan tersebut. Kita pergi kepada hak wanita. Kerajaan telah menggubal Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 untuk memberikan perlindungan kepada wanita dan gadis yang terlibat dalam kegiatan maksiat. Kerajaan juga mewujudkan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Hak pengguna. Kerajaan telah menggubal Akta Kawalan Harga 1946 pindaan 1973 untuk melindungi pengguna. Kerajaan juga telah menubuhkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Bagi hak OKU, kerajaan telah menggubal Akta Orang Kurang Upaya 2008 untuk melindungi hak-hak OKU.
Kerajaan juga mewujudkan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan kerajaan sentiasa menyediakan pelbagai kemudahan, peluang pendidikan dan kemahiran kepada golongan ini. Seterusnya, hak pekerja. Kerajaan telah menggubal Akta Kerja 1955 untuk melindungi hak pekerja. Kerajaan juga telah mewujudkan Kementerian Sumber Manusia dan kerajaan telah menetapkan gaji minimum. Seterusnya kita pergi kepada sumbangan badan bukan kerajaan untuk melindungi hak manusia. Yang pertama adalah Kesatuan Sekerja Malaysia, MTUC. MTUC ini, mereka membela nasib pekerja dalam isu seperti penyelarasan gaji, pampasan dan pemecatan pekerja tanpa sebab yang munasabah. Yang kedua, Pertubuhan Pertolongan Wanita, WAO. Mereka berjuang untuk hak wanita, khususnya keganasan terhadap wanita. Seterusnya, Persekutuan Orang Pekak Malaysia, MFD. Mereka menyediakan program pembangunan komuniti dan khidmat kaunseling untuk orang pekak. Dan yang keempat, Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia, FOMCA, berusaha memperjuangkan hak pengguna di Malaysia. Kesimpulannya, peranan kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlu melaksanakan kewajipan untuk membantu golongan yang memerlukan seperti OKU dan wanita miskin. Kedua, kita perlu sentiasa menghormati hak wanita, pengguna OKU dan pekerja. Ketiga, melibatkan diri dalam aktiviti atau program badan kerajaan dan badan bukan kerajaan untuk melindungi hak wanita, pengguna OKU dan pekerja. Seterusnya, membuat aduan sekiranya mengetahui penderaan dan diskriminasi dilakukan terhadap golongan wanita dan OKU. Dan yang terakhir, membuat laporan sekiranya ternampak penipuan yang dilakukan oleh peniaga kepada pengguna. Jadi mengakhiri pembelajaran kita pergi kepada latihan pengukuhan. Soalan pertama, senaraikan 4 hak asasi manusia. Kedua, lengkapkan kepentingan melindungi hak pengguna dan hak pekerja di dalam jadual di bawah. Dan seterusnya, nyatakan peranan Kesatuan Sekerja Malaysia, MTUC, dalam membela nasib pekerja. Murid-murid perlu menulis soalan dan jawapan di dalam buku nota masing-masing, dan kemudian pelajar-pelajar perlu muat naik gambar di dalam Google Classroom anda. Sekian daripada saya, sehingga kita berjumpa dalam sesi pembelajaran yang seterusnya.